Baiklah, daripada Studio 4 Kompleks Penyiaran Radio Television Brunei, Sungai Akar, kita ke daerah Belait bersama dengan rakan penyampai kita Nur Hayati Zalini. Apa khabar Nur Hayati? Ya, Alhamdulillah sihat ya. Apa khabar Dini dan Mahira? Alhamdulillah kita berdua sehat pada pagi ini ya. Lama tidak jumpa Nur Hayati ni sebetulnya. Saya sendirilah ya sebab baru bertugas pada hari ini. Jadi bagaimana dengan keadaan cuaca di daerah Belait pada pagi ini Nur Hayati? Alhamdulillah keadaan cuaca di daerah Belait juga ya pada pagi ini nampaknya dalam keadaan cerah saja ya. Alhamdulillah ya. Nur Hayati sudah sarapan pagi ini Nur Hayati? Ya, sudah. Awal sudah tadi ya. Alhamdulillah. Kalau Nur Hayati jenis orang sarapan yang macam mana? Macam saya sendiri suka sarapan yang ringan saja. Memang hari itu dimulakan mesti ada nyurang kopi ya, mesti minum kopi. Kalau yang berat itu mungkin selepas pukul 10 baru akan makan apa semua. Kalau Nur Hayati sendiri macam mana Nur Hayati? Sama jauh bezanya ni Dini ya. Biasanya kalau awal pagi itu kurang selera makan sedikit, tapinya mesti makan. Biasanya makan makanan yang ringan lah, seperti roti, biskut Iya, jadi itu memberikan tenaga kita nilai ya untuk melakukan apapun tugasan. Jadi kita terus saja serahkan kepada Nur Hayati untuk berkongsi bahan dan juga maklumat dari daerah Belait. Silakan Nur Hayati. Baik, terima kasih rakan kita Dini dan Mahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bagi mengikuti lintas langsung dari daerah Belait pada pagi ini. Dan seperti biasa sudah kita akan kongsikan ya beberapa makluman dan juga menyaksikan satu bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan tugas kita. Dan alhamdulillah kita diketemukan lagi pada hari ini Auda, hari yang penuh barakah, dan kita mengharapkan apa juga aktiviti yang dijalankan pada hari ini berjalan dengan lancarnya dan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala jua. Kalau ada saya bacakan dulu dua info semasa yang mana ingin kita maklumkan kepada Auda. Waktu operasi bagi pusat vaksinasi COVID-19 bagi daerah Belait diadakan ya di Pusat Perkembangan dan Pembelajaran Hospital Sri Sri Begawan Kuala Belait setiap hari Isnin sehingga hari Khamis dan hari Sabtu jam 8 pagi sehingga jam 8 malam, manakala hari Ahad jam 8 pagi sehingga jam 2 petang, dan akan ditutup ya setiap hari Jumaat dan hari kelepasan awam. Dan kepada orang ramai diingatkan sekali lagi untuk sentiasa membawa kad pengenalan pintar ataupun pasport, pen sendiri, payung dan air yang secukupnya ya. Dan juga ingin kita maklumkan bahawa Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Belait dan juga Persatuan Pembela Daerah Belait akan mengadakan satu aktiviti tuition dalam talian tarian Jipin Laila Sembah yang akan diadakan pada hari Ahad 5 hari bulan Disember 2021 jam 1.30 minit petang sehingga jam 2.30 minit petang ya. Dan juga bagi peringkat orientasi ini adalah percuma, dan kepada Auda yang ingin mengetahui apakah aktiviti yang bakal dijalankan sepanjang tuition dalam talian ini, bolehlah menghubungi ahli-ahli dari Persatuan Pembela. Bella Auda, itu dia dua info semasa, dan sekarang kita beralih bagi menyaksikan bahan visual yang telah pun disediakan untuk pagi ini. Disebut mengenai sebuah taman, setentunya kita membayangkan ianya terletak di kawasan yang terbuka. Namun dapatkah kita gambarkan sebuah taman hijau dapat dihasilkan di ruang yang tertutup untuk kegunaan peribadi seseorang dan keluarga? Sepanjang musim terana di rumah, taman yang terletak di kawasan rumah tertutup amat berguna bagi riadah sekeluarga. Taman hijau milik Dayang Aini ini disediakan dengan bunga-bunga jenis daun dan kaktus. Taman ini dijadikan tempat riadah bagi keluarga beliau. Bermulanya saya mencetus minat dalam bidang tanaman hijauan ini sewaktu saya ada melawat satu tempat yang di mana dinamakan Rimba Garden Center. Jadi sana saya suka tempat suasana yang hijauan. Dan salah satunya dulu juga yang membuat saya
kuat hati adalah sewaktu saya mau pergi ke Singapura yang ada satu tempat yang bernama Flower Dome. Jadi di sana yang lagi meriah tentang kehijauan ini yang mensegarkan pemikiran. Kita ni tidak semestinya untuk beriadah di luar, tapi di rumah pun kita ni boleh beriadah dengan membuat mini garden macam ni, tapi tidak semestinya kan ada inilah siapa ni yang semampunya kita ni boleh buat. Yang penting kegembiraan, kasih sayang mesra antara sama anak-anak, keluarga, itu yang kita ni maukan. Modalnya sederhana, tidak begitu banyak kerana bagi saya itu hanya suka-suka sahaja untuk membuat riadahan ni, taman hijauan ya, sederhana saja. Tidak menjangkau kata orang terlalu modal yang tinggi, tidak ada. Tapi sudah masa ini keadaan makin bertambah bunga-bunga ni, memanglah kadang harganya bunga ni lain jenis, lainlah harganya. Lagi lawa, lagi cantik dipandang mata, lagilah tinggilah harganya. Memiliki taman di kawasan rumah tentunya banyak manfaat untuk kita. Keindahan warna hijau terbukti bermanfaat bagi panca indera kita dan kesegaran udara sekeliling tempat kediaman. Namun ternyata lebih jauh lagi, taman juga memiliki aura positif bagi mental seseorang. Di taman mini inilah Dayang Aini dan keluarga meluangkan masa bersama. Riadah dapat dinikmati bersama walaupun bukan di tempat awam. Saya lebih suka kepada hijauan dan bunga yang saya banyak di sini adalah yang contoh di belakang saya ini adalah yang bernama Anglonema. Saya berminat kerana daunnya yang lebar, berwarna-warni dan yang buat menarik pandangan mata. Jadi merasa segarlah begitu. Kalau melihat diorang ni, tani terasa ceria menjaga diorang ni. Terus terang seperti menjaga kanak-kanak, dimanjai, dibelai, disayangi, dipegang dengan tangan sendiri. Haruma tangan sendiri, mereka memahami tangan kita sendiri. Terus terang saya memegang mereka kerana disebabkan dengan tangan saya sendiri, mereka merasa yang mereka ini dibelai, disayangi. Jadi kesihatan mereka bagi saya terjamin. Warna kehijauan di taman milik beliau ini dapat memberikan suasana yang tenang di samping sebagai terapi penyegar mata. Dengan memiliki taman mini di rumah juga mampu menurunkan suhu udara khususnya pada waktu musim panas. Memanfaatkan halaman rumah sebenarnya salah satu aktiviti yang sehat. Tidak perlu ianya mengeluarkan modal yang besar, tetapi cukup sekadar yang termampu sebagai tempat santai dan menenangkan minda kita sekeluarga.